Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sihat ke hari ni? Sehat. Sihat, Alhamdulillah. Okey, mari kita mula. Hari ni kita nak sambung pembelajaran kita masih di bab 2, asas nombor. Okey, pada kelas yang hari Selasa minggu lepas, kita dah belajar apa kelas? Ingat lagi tak? Lupa. Lupa. Alamak. Okey, pada kelas yang lepas kita dah belajar operasi tambah untuk nombor dalam pelbagai asas. Kalau kamu tak ingat, cikgu ada letak link video untuk kelas minggu lepas kat dalam Google Classroom. Kamu boleh tengok. Cikgu dah letak dalam YouTube supaya tak guna banyak data sangat nak tengok. Cikgu rasa lah. Okey, kamu boleh tengok video tu kat situ. Hari ni kita nak tengok yang tolak pula. Minggu lepas kita dah tengok tambah, jadi hari ni kita nak tengok yang tolak. Sebelum tu ada dua benda yang kita akan belajar hari ni, iaitu membuat pengiraan melibatkan operasi tolak bagi nombor dalam pelbagai asas dengan tepat. Kedua, kita akan tengok bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan asas nombor berdasarkan situasi sebenar dengan betul. Okey, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 47. Hari ni kita akan tengok operasi untuk tolak. Macam biasa, bila kita buat pengiraan, cikgu memang galakkan kamu semua untuk buat sama-sama. Okey, cikgu akan tunjuk jalan kira dia, sebab kalau kamu tengok dalam buku teks ni, dia terus tunjuk je macam mana dia dapat. Jadi cikgu akan tunjuk lebih detail sikit macam mana dia dapat nanti. Okey. Okey, sama macam operasi tambah, operasi tolak pun dia ada dua cara, iaitu bentuk lazim dengan penukaran asas. Okey, kita tengok bentuk lazim dulu. Okey, bentuk lazim dia kata kena tolak digit yang diberi bermula dari kanan ke kiri. Kemudian, digit hasil tolak ditulis di ruangan jawapan. Hasil tolak sentiasa tidak melebihi asas yang diberi dan nilainya bersamaan asas 10. Proses ini akan berulang sehingga semua digit dalam nombor selesai ditolak. Macam mana tu? Jom kita tengok. Okey. Okey, kalau dalam buku teks dia ada 4. Dia ada 4 soalan, tapi cikgu akan tunjukkan 3 soalan saja sebab cikgu rasa cikgu dah tunjuk 2 pun kamu dah boleh dah. Dah boleh tahu dah macam mana nak kira. Okey, jom kita tengok soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama, sekejap cikgu keluarkan pen. Cikgu tak nak color merah. Okey. Okey, soalan yang pertama dia kata hitung nilai bagi setiap yang berikut. Okey, kita tengok cara untuk bentuk lazim dulu. Dia bagi kita operasi tolak iaitu 4 sifar 5 asas 6 tolak dengan 3 2 5 asas 6. Okey, jom kita tengok macam mana nak buat ni. Cikgu tulis kat sini. Cikgu minta maaf ya kalau tulisan cikgu buruk. Memang akan buruk. So leceh sikit nak tulis dia. Okey. 4 sifar 5 asas 6 tolak dengan 3 2 5 asas 6. Okey. Okey, tolak. Okey, operasi tolak macam biasa. Okey, 5 tolak 5 sifar. Kosong tolak 2, sifar tolak 2 akan jadi negatif kan? Dia tak boleh. Dia kena pinjam. Okey. Okey, dia kena pinjam kat sebelah pun sifar tak boleh pinjam kat 4 ni. Potong 4, 4 jadi 3. Okey, macam operasi tolak biasa, sifarnya akan jadi berapa? Sifarnya akan jadi 10. Operasi biasa. Tapi disebabkan ini adalah operasi tolak untuk asas nombor, dia kena ikut nilai asas tu. Contohnya kat sini. Okey, sebabkan ini adalah asas 6, jadi bila dia pinjam kawan ni, pinjam yang 4 punya, 4 jadi 3. Ini akan jadi 6. Dia tak jadi 10, dia akan jadi 6 sebab ini asas 6. Okey. Kemudian kita nak bagi dia pinjam yang kat sebelah ni, jadi kita kena potong 6 ni, 6 baki jadi 5. Sebab kawan ni dah pinjam. Okey, kawan sifar ni jadi berapa? Jadi 6 sebab dia dah pinjam kat kawan sebelah. Lepas tu ini asas 6. Sebab tu dia jadi 6. Okey.
6 tolak 2. 6 tolak 2 jadi 4. 4. Okey. 5 tolak 3. 2. 3 bawa turun. Sebab tu jadi 3, 2, 4 sifar. Asas 6. Jelas tak kelas yang ni? Kenapa jadi 6? Jelas tak? Jelas tak kelas? Kelas? Oh, senyap dah semua ni. Kelas? Kamu dengar tak cikgu? Hello, kelas? Tak dengar ke? Dengar. Dengar. Kamu jelas tak kenapa dia jadi 6 kat sini? Biasa kan kalau kita tolak, bila kita pinjam dia jadi 10, betul tak? Tapi sebabkan ini adalah asas 6, sebab tu dia jadi 6. Jelas tak kelas? Jelas tak? Jelas. Jelas. Okey, okey yang ni. Okey, tak apa, kita tengok lagi contoh yang lain. Tengok ni jawapan dia sama. 3 2 4 sifar asas 6. Okey, kita tengok yang ni pula. Dia kata kat sini dia nak 6 2 4 1 asas 7. Nak tolakkan dengan 6 1 3 asas 7. Okey, sekarang kita asas 7. Okey, kemudian 1 tolak 3 tak boleh. Satu lagi kecil daripada 3. Jadi kita pinjam sebelah. Pinjam. Okey, 4 jadi 3. Saya dah potong 1. Okey, dia pinjam kat sebelah. Kalau biasanya untuk operasi tolak biasa, ini akan jadi 10. Lepas tu dia tambah 1 jadi 11. Tapi sebabkan ini adalah asas 7, dia akan jadi 7 kat sini. Lepas tu 7 tambah 1, 8. 8 tolak 3, 5. Sebab tu dia dapat 5 kat sini. Okey. Okey, kemudian 3 tolak 1 jadi 2. 2 tolak 6. Tak boleh. Pinjam lagi sebelah ni. Ini akan jadi 5. Sini akan jadi 7. Sebab dia asas 7. Lepas tu 7 tambah 2, 9. 9 tolak 6, 3. Sebab tu lah 3 kat sini. Okey, lepas tu 5 tolak sifar, 5 kat sini. Asas 7. Jelas tak kelas yang ni? Jelas tak kenapa jadi 7? Kenapa jadi 7? Macam tu. Jelas tak kelas? Tidak jelas. Jelas. Boleh ya? Jelas. Okey, cikgu harap kamu okey. Dia tak susah sangat yang ni, okey? Okey, kemudian cikgu tunjuk lagi satu contoh. Cikgu rasa kamu dah boleh dah ni. Dia tak susah pun, okey? 372 asas 8 tolak dengan 77 asas 8. Okey, tolak. Ya. Ya. Okey. 2 tolak 7 tak boleh. Pinjam kawan ni punya jadi 6. Kawan ni jadi 8. Okey. Sebab dia asas 8. Okey. 8 tambah 2. 10. 10 tolak 7. 3. Tulis 3 bawah ni. Okey. 6 tolak 7 tak boleh. Pinjam. Ya. Jadi 2. Okey. Okey. Ni jadi berapa ni? Kena 8. Kita dah pindah. Kita dapat 8. 8 tambah 6. 8 tambah 6, 14. 14 tolak 7, 7. Okey. Ya, 7 sini. Lepas tu buat turun 2. Sebab 2 tolak sifar, tak ada 2. Ya, sini. Asas 8. Okey. Sama tak jawapan dia? Sama. Jelas tak kelas yang ni? Jelas tak? Faham tak kenapa dapat 8 ni? Cikgu risau kalau kamu tak faham. Boleh tak kelas? Kalau tak boleh, tak apa, bagi je tahu, kita boleh tunjuk lagi sekali. Cikgu boleh tunjuk lagi sekali. Boleh tak kelas? Boleh. Boleh. Okey, cikgu cakap slow sangat ke? Cikgu rasa cikgu cakap slow. Okey. Jadi kita tengok pula, dia kata operasi tolak bagi nombor dalam pelbagai asas. Sekarang kita nak tengok untuk penukaran asas. Okey, tadi kita tengok bentuk lazim.
Sekarang kita nak tengok cara yang lain pula. Dia ada dua kaedah, iaitu bentuk lazim dengan penukaran asas. Okey, sekarang kita nak tengok penukaran asas. Okey, untuk penukaran asas, dia kata tukar nombor kepada asas 10 dan lakukan operasi tolak. Tukarkan semula jawapan dalam asas 10 kepada asas dalam soalan. Dia cakap, okey, jom kita tengok macam mana. Soalan yang sama tapi cara yang berbeza. Okey. Okey, jom kita tengok. Pertukaran asas ni dia lebih kurang macam tolak punya. Dia lebih kurang macam tambah hari tu. Minggu lepas punya kita tengok tambah. Hari ni kita nak tengok yang tolak. Okey, penukaran asas. Macam mana penukaran asas ni? Okey, jom kita tengok ya. Kita tengok ni macam ni dia dapat ni. Okey, first kali. 4 sifar sifar 5. Asas 6. Okey, 6 sini 6 kuasa sifar. 6 kuasa 1. 6 kuasa 2. 6 kuasa 3. Okey, kemudian dia buat macam ni. 4 darab 6 kuasa 3 tambah sifar darab 6 kuasa 2 tambah sifar darab 6 kuasa 1 tambah 5 darab 6 kuasa sifar. Okey, bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat, dan kita tekan 4 darab 6 kuasa 3. Okey, dapat 864. Okey, tambah ni sifar. Kalau darab sifar, automatik jadi sifar. Okey, sifar tambah sifar tambah 5. 5 darab 6 kuasa sifar. Dapat 5. Dapat 5. Ya. Sebab tu bila tambah kita dapat 8, 6, 9 asas 10. Macam ni dia dapat. Nampak dia tunjuk. 4 sifar sifar 5 asas 6. Dia tukar ke asas 10 dapat 8, 6, 9 asas 10. Macam mana dia tukar? Macam ni. Cikgu dah tunjuk cara dia. Okey. Okey, kemudian kita tengok pula untuk 3, 2, 5. 3, 2, 5 asas 6. Okey. Ini 6 kuasa sifar. 6 kuasa 1. 6 kuasa 2. Okey, kemudian kita buat 3 darab 6 kuasa 2 tambah 2 darab 6 kuasa 1 tambah 5 darab 6 kuasa sifar. Okey, kita tekan kalkulator. 3 darab 6 kuasa 2 dapat 108. 108 tambah, okey, tambah 2 darab 6 kuasa 1 dapat 12. Okey, tambah lagi 5 darab 6 kuasa sifar dapat 5. Ya. Okey. Bila kamu tambah, kamu akan dapat 125 asas 10. Macam yang dia dapat ni. Nampak? 325 asas 6. Dia tukarkan kepada asas 10 akan dapat 125 asas 10. Macam mana cara dia? Macam ni. Cikgu dah tunjuk kat tepi ni. Okey? Okey, lepas tu dia buat apa? Lepas tu dia tolakkan macam biasa. Dia tolakkan okay. 8, 6, 9 asas 10 tolak dengan 1, 2, 5 asas 10. 9 tolak 5, 4. 6 tolak 2, 4. 8 tolak 1, 7. Jadi 7, 4, 4 dapat. Okey, lepas tu dia nak tukar balik kepada asas 6 sebab operasi ini adalah asas 6. Bila kita guna penukaran asas, maknanya soalan yang diberi ni dia akan tukar dulu kepada asas 10, lepas tu dia tolak, lepas dia tolak, dia tukarkan balik kepada asas 6. Cara dia macam tu. Okey, dia ada dua cara, bentuk lazim dengan penukaran asas. Okey, kemudian dia buat macam mana ni? Bila dia tukar kepada asas 6, maknanya dia bahagikan dengan 6. Macam 7, 4, 4 dia bahagikan dengan 6. 7, 4, 4 bahagi 6. Dapat 1, 2, 4. Ada baki tak? Tak ada. Okey, lepas tu dia bagi pula 1, 2, 4 bahagi 6. Okey, kalau kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 20.66667. Macam tu. Maknanya ada perpuluhan kat belakang tu, maknanya dia ada baki.
Okey, bila dia ada baki, macam mana kamu nak tahu baki dia berapa? Kamu boleh buat macam ni. Kamu boleh buat 20 ni kamu darab balik dengan 6. Kamu akan dapat 120. Cikgu tunjuk kalau 20 tu kamu darabkan balik dengan 6, kamu akan dapat 120. Okey, 1, 2, 4 ni tolak 120 ni, dapatlah 4. Itulah baki dia. Okey. Okey, kemudian 20 ni bahagi 6. 20 bahagi 6. Dapat 3.3333333. Banyak 3 kat belakang je. Macam biasa kita ambil yang depan je. Kita ambil 3. Okey, perpuluhan tu maknanya ada baki. Macam mana nak tahu baki dia? Kamu darabkan balik. 6 darab 3 berapa? 6 darab 3, 18. Okey, 20 tolak 18, baki dia 2. Sebab itulah 2 kat sini. Okey. Kemudian 3 bahagi 6. Tak boleh dah sebab 3 lagi kecil daripada 6. Sebab tak boleh kamu turunkan, tulis sifar kat sini. 3 ni akan jadi baki dia. Sebab tu 3 tu ada kat tepi ni. Okey. Lepas tu kamu nak baca macam mana? Kamu kena baca daripada bawah naik ke atas. 3, 2, 4 sifar. Asas 6. Sebab tu dia dapat 3, 2, 4 sifar. Asas 6. Jelas tak kelas yang ni? Jelas. Jelas. Ada tak siapa-siapa tak faham? Kalau kamu tak faham, kamu boleh je potong cakap cikgu. Cikgu, saya tak faham ni kenapa? Kamu boleh tanya ya, tak ada masalah. Okey. Yang ni pun sama. Dia buat macam mana ni? Sekarang ni asas 7. Maknanya dia buat macam ni. 6, 2, 4, 1. Asas 7. Maknanya ni adalah 7 kuasa sifar. Dia mesti bermula dengan sifar kuasa dia. 7 kuasa 1, 7 kuasa 2, 7 kuasa 3. Okey. Okey, lepas tu nak buat macam mana ni? Okey, kita darabkan. 6 darab 7 kuasa 3 tambah 2 darab 7 kuasa 2 tambah 4 darab 7 kuasa 1 tambah 1 darab 7 kuasa sifar. Okey, tengok ni kawan dia 6 kawan dengan 7 kuasa 3. Sebab tu dia darab. Tambah 2 darab 7 kuasa 2. Tambah 4 darab 7 kuasa 1. Macam tu, okey? Okey, kalau cikgu harap kamu tak ada masalah yang ni. 6 darab 7 kuasa 3 dapat 2 sifar 58 tambah 2 darab 7 kuasa 2 98 tambah 4 darab 7 kuasa 1 28. Okey, tambah 1 darab 7 kuasa sifar 1. Ya. Kemudian kamu tambahkan 2058 tambah 98 tambah 28 tambah 1 akan dapat 2185 asas 10. Macam ni dia dapat. Okey. Okey, kemudian ni cara yang sama juga. 7 kuasa sifar, 7 kuasa 1, 7 kuasa 2. Lepas tu darab 6 darab 7 kuasa 2, 1 darab 7 kuasa 1, 3 darab 7 kuasa sifar. Lepas tu kamu tambahkan, kamu akan dapat 3 sifar 4. Asas 10. Okey, lepas tu dia tolak macam biasa. 5 tolak 4, 1. 8 tolak sifar, 8. 1 tolak 3, tak boleh. Pinjam. Okey, pinjam. Ni jadi 1, ini akan jadi 10. Kamu tak nak tanya cikgu, kenapa sini 10? Kenapa sini 10 kelas? Kenapa dia 10? Kenapa dia 10? Sebabkan ini adalah asas 10. Cuba kamu tengok yang tadi. Yang tadi ni kan, bila kita pinjam dia jadi 8. Tengok cikgu pinjam sebelah ni, dia jadi 8. Kenapa dia jadi 8? Sebab dia asas 8.
Kita punya sekarang asas 10. Macam ni, asas 10. Kita punya operasi tolak yang biasa kita guna ni sebenarnya asas 10. Okey, sebab dia asas 10, 10 tambah 1, 11. 11 tolak 3, 8. Okey, lepas tu bawa turun 1. 1 tolak sifar, 1. Jadi kamu dapat 1881 asas 10. Ada yang nak tanya ke? Ada yang nak tanya ke kelas? Tak ada. Tak ada, jelas ya yang ni. Okey, lepas tu dia dah dapat 1881 asas 10. Tapi dia nak jawapan ni kena asas 7. Sebab ni operasi asas 7. Sebab itulah dia bahagikan pula dengan 7. Okey, 118 bagi 7. 188 bahagi 7. Dapat 268. Ada perpuluhan. Dot perpuluhan kat belakang. Okey, macam mana nak tahu perpuluhan dia berapa? Nombor ni besar ni. Macam mana nak tahu? Kamu darabkan balik. 268 darab 7. 268 darab 7. Kamu akan dapat 1876. Lepas tu kamu buat 1881 tolak 1876 tadi. Kamu akan dapat 5. Jelas tak kelas yang ni ke kamu nak cikgu tunjuk? Ke boleh? Jelas. Jelas ya? Semua boleh kan yang ni? Cikgu risau kamu tak boleh. Yang ni kita dah belajar dah hari tu. Cikgu harap kamu boleh ya. Siapa tak tanya boleh je PM cikgu kalau kamu malu nak tanya sekarang. Tapi janganlah malu. Kita belajar. Tak apa kalau tak tahu. Okey? Okey, seterusnya. Ni pun sama juga. Cikgu tunjuk lagi ni. 3, 7, 2. Asas 8. Ini adalah 8 kuasa sifar, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2. Cara yang sama, 3 darab 8 kuasa 2 tambah 7 darab 8 kuasa 1 tambah 2 darab 8 kuasa sifar. Okay, 3 darab 8 kuasa 2 jadi 192 tambah 7 darab 8 kuasa 1 dapat 56 tambah 2 darab 8 kuasa sifar. Sekejap ya. Dapat 2. Okey, kemudian kamu tambah 192 tambah 56 tambah 2 dapatlah 250 asas 10. Okey, lepas tu 77 pula. 77. Okey, 77 8 kuasa sifar, 8 kuasa 1 sebab dia asas 8. Okey, lepas tu nak buat apa? 7 darab 8 kuasa 1 tambah 7 darab 8 kuasa sifar. Okey, 7 darab 8 kuasa 1. Kamu dapat 56. Okey, tambah 7 darab 8 kuasa sifar. Dapat 7. Okey. Lepas tu 56 tambah 7 dapat 63. Sebab tu dapat 63 asas 10. Okey, kemudian dia akan tolakkan 250 sifar asas 10 tolak dengan 63 asas 10. Okey, sebab asas 10 kita buat operasi tolak macam biasa. Pinjam kawan ni punya. Sini akan jadi 10. 10 tolak 3 akan jadi 7. 4 tak boleh. Pinjam tinggal 1. 14. 14 tolak 6. Tolak 6 jadi 8. Okey, 8. Bawa turun 1. Asas 10. Dapat 187 asas 10. Okey, sebabkan ini adalah asas 8, kita kena tukar dia. Ya, alamak. Buruk tulisan cikgu ni ya. Cia nak tukar dia. Cia. Dia nak asas 8. 187. Okey, 187 bahagi 8. Dapat 23 point something. Okey, 23 tulis sini. Okey, 23 sini. Okey, berapa baki dia ni? Dia baki ni. Nak tahu baki dia berapa? Kamu darabkan balik. 23 darab 8 jadi 184.
Okey, 187 ni tolak 184. Dapat 3. Baki dia 3. Baki. Tulis sini. Okey, 23 bahagi 8. Dapat 2.875. Ada point lagi kat belakang tu. Maknanya ada baki. Okey, 8 ni darabkan balik dengan 2. Dapat 16. 23 tolak 16. Dapat 7. Jadi 7 lah baki dia. Okey. Alright. Lepas tu bahagi 8. 2 tak boleh dah bahagi 8 sebab dia lagi kecil. Jadi tulis je sifar kat sini. 2 ni bawakan jadi dia punya baki. Okey, lepas tu kamu baca. Kena baca daripada bawah naik ke atas. Sebab itulah jawapan akhir dia. Kamu akan dapat 273 asas 8. Jelas tak kelas yang ni? Jelas. Jelas. Cikgu harap kamu jelas ya. Siapa yang tak tahu boleh je kamu terus cakap ke cikgu. Cikgu saya tak faham apa-apa. Okey. Okey, jom kita nak tengok yang seterusnya. Cikgu harap yang tadi tak ada masalah. Ada tak sesiapa ada masalah untuk yang tadi? Operasi tolak sebelum kita teruskan yang seterusnya. Kelas. Cikgu kecil sikit. Tak ada. Tak ada ya. Okey, jom kita tengok yang seterusnya. Okey, seterusnya kita nak tengok bagaimanakah anda menyelesaikan masalah yang melibatkan asas nombor. Macam mana nak selesaikan masalah ni? Contoh 1. Okey, dia ada cara ke sekolah ni. Bas, kereta, jalan kaki, basikal, motosikal. Lepas tu peratus. Okay, dia kata jadual di atas menunjukkan kajian tentang cara 200 orang murid hadir ke sekolah. Dia tunjuk jadual ni. Okay. Lepas tu dia kata dia ada 3 soalan kat sini. Kita akan pergi satu-satu. Okay. Pertama sekali, apa yang kita nak buat bila kita dapat soalan macam ni? Kamu boleh rujuk muka surat 49 dalam buku teks. Okay. Okay, pertama sekali kamu kena faham dulu soalan ni. Okay. Tengok soalan dia nak minta apa sebenarnya. Okey, soalan yang pertama dia cakap, tentukan bilangan murid yang hadir ke sekolah dengan menaiki bas dan menaiki kereta dalam asas 4. Soalan dia cakap macam tu. Okey, sekarang kamu tengok, dia nak apa ni sebenarnya? Dia cakap kita kena carilah bilangan murid yang hadir ke sekolah. Yang naik apa? Naik bas dengan naik kereta. Tapi dia nak dalam asas 4. Lepas tu kita tengok balik graf ni. Kita tengok balik gambar rajah ni. Jadual ni. Dia bagi apa? Dia bagi dalam peratus. Jadi macam mana kita nak buat? Okay, kita go through dulu. Okay, disebabkan oleh dia bagi dalam peratus. Kamu kena cari dulu bilangan dia. Macam mana cari bilangan dia? Okay, 25 ni peratus kan? Maknanya 25 ni kena per 100. Sebab dia peratus. Okay. Lepas tu darabkan dengan 200. Kenapa 200? Sebab semua pelajar ni, kajian ni tentang cara 200 pelajar. Keseluruhan dia ada 200 orang pelajar. Jadi 25% daripada 200 tu berapa? Itu yang kita nak tahu. Okey. Okey, 25% daripada 200 tu adalah 50 orang. Macam mana nak kira? 25 tu kamu ambil, bahagikan dengan 100, darabkan dengan 200 orang pelajar. Sebab ini adalah jumlah keseluruhan. Yang dia bagi ni adalah peratus. Sebab itu kita kena perkan dengan 100. Okey? Kemudian dia cakap, ini 40. 40 per 100 darab 200 dapat 80. 17 per 100 darab 200 dapat 34. Kamu pun kira-kira. Nanti kalau kamu jumlahkan balik 50 tambah 80 tambah 34 tambah 20 tambah 16, kamu akan dapat 200. Kalau kamu nak tahu kamu kira ni betul ke tak ni, saya kira ni. Kamu kenalah tambahkan 50 tambah 80 tambah 34 tambah 20 tambah 16. Kalau kamu tak dapat 200, maknanya salah. Kamu adalah silap kat mana-mana. Okey? Sebab ni adalah jumlah keseluruhan dia. Jelas tak kelas yang ni? Jelas. Jelas. Alhamdulillah. Senang nak ajar orang pandai-pandai ni. Sekali ajar, faham terus dapat.
Okey. Okey, dia kata tentukan bilangan murid yang hadir ke sekolah dengan menaiki bas dan kereta dalam asas 4. Dia nak dalam asas 4. Okey, sekarang kita tengok. Kita tengok dia nak apa tadi yang pergi sekolah naik bas. Kita tengok jadual ni naik bas. Naik bas 50 orang. Okey, sekarang kita ada 50 orang. Okey, kita dah ada dah 50 orang. Tapi dia nak dalam asas 4. Jadi, kita kena tukar dia kepada asas 4. Macam mana nak tukar dia? Macam biasa. Kamu dah belajar dah. Bahagi je. Okey, bahagi je 4. Dia nak berapa? Asas 4. Asas 4. Okey, so kita pun buat. Ya Allah. Dahsyat sangat ni. Ish, ya Allah. Caya tulisan. Masya Allah. Okey, dia nak kita dalam asas 4. Okey, jadi kita pun kena buat bahagi 4. 50. 4. Okey, 50 bahagi 4 berapa? Kamu tekan kalkulator sama-sama tahu. Baru kamu tahu. Okey, 50 bahagi 4 dapat 12.5. Okey, kita ambil 12 ni. Ya, 12. Cikgu tunjuk cara express, okey? Cara cepat. Okey, lepas tu kamu nak tahu berapa baki dia ni. Mesti ada baki sebab kita dapat 12.5. Bila kamu dapat ada perpuluhan kat belakang, maknanya dia ada baki. Nak tahu baki dia berapa, kamu kena darab balik. 12 ni darab 4. 12 darab 4. Dapat 48. Okey, 50 ni tolak balik 48 tu, baki dia 2. Jadi sebab itulah baki dia 2. Baki. Tengok ni, kamu tengok ni. Dia dapat 2. Okey? Macam itulah dia dapat. 12 ni darab balik dengan 4 ni. Lepas tu 50 ni tolak balik. Sebab apa sebenarnya? Sebab dia macam ni sebenarnya. Cikgu tunjuk. Ya, kejap ya kawan-kamu datang. Tidur. Keep. Kejap kawan-kamu datang. Mana? Okey, sekejap. Kamu jangan lupa ya tulis nama kamu kat chat ni. Nanti cikgu nak ambil sebagai kehadiran. Tolong ya tulis. Okey. Sambil-sambil kamu tengok cikgu buat. Okey, mana pen cikgu. Okey. Okey, kemudian cikgu lupa nak tutup lah bawah ni. Sekejap ya kelas. Kamu tulis dulu nama kamu sementara. Cikgu nak tutup bawah ni. Okey. Okey. Sebenarnya apa yang dia kira ni? Macam mana dia kira sebenarnya? Sebenarnya macam ni. Sekejap pen cikgu ni jadi warna merah. Ink hitam. Okey. Okey, sebenarnya macam ni. Mana? Okey. 50 kat sini, 4 kat sini. Okey, 4 darab apa yang dekat dengan 50? Kita dah tahu tadi. Kita buat macam mana? 50 bagi 4. 12.5. Kita dapat dalam kalkulator 12.5. Kita ambil 12 je kat sini. Lepas tu 12 darab 4. 48. Macam tu sebenarnya cara dia. Okey, cikgu harap kamu tahu yang ni. Ini baki dia. Tadi cikgu tunjuk ni cara express. Cikgu darab je sini balik. Yang ni tolak balik yang dah darab ni. Okey. Cikgu harap kamu tahu yang tu. Kemudian 12 bagi 4. 12 bagi 4. 3. 3 kat sini. Okey, ada baki tak? Tak ada baki. Sebab kamu tekan kalkulator dia tak ada perpuluhan. Maknanya tak ada baki. 3 boleh ke nak bagi dengan 4? Tak boleh sebab 3 lagi kecil daripada 4. Sebab itu kita turunkan sifar. Baki ni akan jadi, 3 ni akan jadi baki dia. Baki. Lepas tu kamu baca pada bawah naik ke atas. Kamu pun dapat 3. Sifar 2, asas 4. Inilah orang yang murid yang hadir. Bilangan murid yang hadir ke sekolah dengan menaiki bas dalam asas 4. Okey? Alright. Okey, cikgu harap kamu jelas yang tu. Okey, sekarang ni kereta pula. Okey, kita tengok jadual tadi. Kereta 80 orang. Tapi ini dalam asas 10. Kita nak dalam asas 4. Jadi macam mana kita nak tukar? Kita bahagikan dengan 4. 80 bagi 4. Kamu ambil kalkulator. 80 bagi 4 sama dengan 2. 80 bagi 4 sama dengan 20. Tulis 20 kat sini. Tak ada baki sebab dalam kalkulator tak ada perpuluhan. Okey. Lepas tu 20 bagi 4. 5. Tak ada baki juga. 5 bagi 4.
5 bagi 4 je. Ya, 5 bagi 4. 1. 4 bagi 1. Ni baki. Baki ni kat luar. Okey. 1 ni kat dalam. 1 boleh bagi dengan 4 tak? Tak boleh sebab 1 lagi kecil daripada 4. Sebab itu kita turunkan sifar kat bawah. 1 ni akan jadi baki dia. Okey. Daripada 1 naik ke atas. 1 sifar asas 4 untuk bilangan murid yang hadir ke sekolah menaiki kereta dalam asas 4. Jelas tak kelas? Soalan nombor yang A ni? Soalan A? Jelas. Jelas. Alhamdulillah. Okey, sekarang dia cakap hitungkan jumlah murid yang hadir ke sekolah dengan menaiki bas dan menaiki kereta dalam asas 4. Okey, tadi kita dah dapat. Ini jumlah yang naik kereta, ini jumlah yang naik bas. Okey, bila dia kata hitungkan jumlah, bermaksud kamu kena tambah. Okey? Dia kata hitungkan jumlah, tambahkan. Okey, tambahkan tadi jumlah bilangan dalam asas 4 yang kita dapat untuk kereta. Okey, tambahkan dengan bilangan dalam asas 4 untuk bas. Tambahkan macam biasa. Okey, kita tengok tambah dia macam mana. Okey, sifar tambah 2, 2. Sifar tambah sifar, sifar. 1 tambah 3. Kenapa jadi sifar? Kenapa jadi sifar kelas? Sebab ini adalah asas 4. Maksud dia macam ni. 1 ni tambah dengan 3, kita dapat 4. Tapi sebabkan ini asas 4, digit dalam asas 4 cuma boleh digit sifar 1, 2, 3. Dia mesti digit yang bermula daripada sifar hingga digit yang kurang daripada asas dia. Sebabkan dia asas 4, maknanya kurang daripada asas 4, kurang daripada 4 adalah 3. Jadi sifar 1, 2, 3 sahaja. Bila kita dah dapat macam ni, kita dah dapat 4 kat sini. 4 ni asas 10. Jadi kita kena tukar dia kepada asas 4. Asas 4. Tukar asas 4. 4 bagi 4. 4 bagi 4, 1. Ada baki tak? Tak ada. Okey. Tak ada baki. Lepas tu 1 tak boleh bahagi dengan 4. Sebab tu kita turunkan sifar. 1 ni akan jadi baki dia. Okey, baki. Baki. Okey, lepas tu kita baca daripada bawah ke atas. Jadi 1 sifar asas 4. Sebab itulah sini dia letak sifar. Okey. Lepas tu 1 ni atas. Faham sini. 1 tambah 1, 2. Sebab itulah dia dapat 2 kat sini. Okey. Jadi jawapan kita akan dapat 2 sifar 2 asas 4. Jelas tak kelas yang ni? Jelas. Jelas. Alhamdulillah. Ada siapa-siapa tak tahu boleh je tegur cikgu. Ya cikgu, saya tak faham ni. Macam mana? Kamu tanya je. Okey. Okey, seterusnya dia kata, hitungkan beza antara bilangan murid yang hadir ke sekolah dengan berjalan kaki dan menunggang motosikal dalam asas 7. Dia nak asas 7 pula. Macam mana ni? Okey, benda yang penting kat sini bila dia kata hitung beza, maknanya kamu kena tolak. Okey? Kalau beza maknanya kena tolak. Dia nak antara apa ni? Dia nak antara berjalan kaki dengan menunggang motosikal tapi kena asas 7. Okey, kita cari dulu. Kita tengok balik kat jadual tadi. Okey, jadual tadi bilangan murid yang hadir ke sekolah dengan berjalan kaki adalah seramai 34 orang. Okey, bilangan murid yang hadir ke sekolah dengan menunggang motosikal ialah 16 orang. Okey, jadi macam mana kita nak buat ni? Okey, ini adalah asas 10, asas 10. Kita tolakkan dulu dia. Okey, 34 tolak 16. Kamu akan dapat 18. Okey, sebabkan 18 ni asas 10, kamu kena tukar dia kepada asas 7. Okey, 18 asas 7. Okey, 18 bahagi 7. Dapat 2 point something. 2 point dot kat belakang. Okey, maknanya ada baki. Nak tahu berapa baki dia? 2 darab balik dengan 7, 14. 18 tolak 14, dapat 4. Jadi 4 lah baki dia.
Okey, alright. Okey, 2 boleh tak bahagi dengan 7? Tak boleh sebab 2 lagi kecil daripada 7. Macam mana dia nak bahagi? Tak boleh. Okey. Jadi kita turunkan sifar kat sini. 2 ni akan jadi baki dia. Baki. Lepas tu kamu baca daripada bawah ke atas, kamu akan dapat 24 asas 7. Sebab itulah dapat jawapan dia 24 asas 7. Jelas tak kelas untuk yang ni? Jelas. Jelas. Okey. Dah habis dah. Itu je yang kita nak belajar hari ni. Okey, kita dah tengok apa? Kita dah tengok operasi untuk tolak dalam pelbagai asas dengan 2 kaedah, iaitu kaedah bentuk lazim dan penukaran asas. Lepas tu kita tengok apa? Kita tengok cara untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan asas nombor. Okey. Ini adalah dia punya langkah-langkah. Bila kamu dapat soalan berkaitan dengan menyelesaikan masalah melibatkan asas nombor, pertama sekali kamu mestilah faham dulu soalan tu dia minta apa. Okey. Lepas tu kamu rancang strategi. Lepas tu kamu kena fikirlah, kena buat dia nak tukar apa ni, mungkin tukar asas 10 ke asas 4 ke, asas 10 ke asas 7 ke. Lepas tu barulah kamu laksanakan langkah-langkah dia yang macam kita dah belajar tu. Lepas tu barulah kamu tulis kesimpulan dia berapa jumlah akhir dia. Macam tadi jumlah dia 27 asas 8. Itulah kesimpulan dia. Okey. Okey, lepas tu cikgu nak tanya, hari ni ada tak yang tak faham kelas? Ada tak apa-apa nak tanya? Ada tak yang nak tanya? Ada tak soalan yang tak faham? Tak ada ya? Kalau kamu nak tanya, kamu boleh je WhatsApp cikgu sebab esok kamu akan masuk bab 3, bab baru. Jadi kita dah habis dah untuk bab 2. Macam biasa, kerja rumah. Cikgu tengok tak ramai kawan kamu yang buat kerja rumah. Ada beberapa orang je. Cuba ya buat kerja rumah. Kadang-kadang kamu tengok kamu faham, tapi bila kamu buat nanti kamu tak faham. Cuba, okey? Okey, kerja rumah kita adalah praktis DSKP 2.1 C untuk yang tolak. Yang tambah cikgu dah bagi minggu lepas. Soalan nombor 2 yang tolak tu. Dengan praktis DSKP 2.1D muka surat 8 dan 9, nombor 1 dan nombor 2. Okey, catat kerja rumah. Cikgu bagi masa untuk catat. Kalau dah cakap dah ya. Semua ada modul kan? Kalau siapa yang tak ada, cikgu ada kan? Kalau siapa yang tak ada, cikgu memang ada ambil gambar buku modul tu, cikgu upload kat dalam Google Classroom. Jadi siapa yang tak ada modul, kamu bolehlah tengok soalan tu kat situ, lepas tu tulis je jawapan dia. Lepas tu snap gambar, hantar kat cikgu. Cikgu ambil masa sikit nak semak. Lambat sikit cikgu semak, tapi cikgu semak. Cuma ambil masa sikit. Okey, dah ke kelas? Kalau tak sempat pun tak apa, nanti cikgu hantar slide ni kat dalam grup. Okey, itu saja kelas untuk hari ni. Ada sebarang masalah, boleh WhatsApp. Kamu dah tulis ke nama? Senyap je cikgu tak ada bunyi. Okey, sudah ya. Siapa yang tak tulis lagi, silakan tulis sebelum kamu left. Okey, itu saja kelas. Terima kasih masuk kelas cikgu hari ini. Tolonglah siapkan homework. Itu saja. Assalamualaikum dan terima kasih. Waalaikumsalam. Okey.